Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu kembali dalam channel Saluran Bangkit di hari yang ketiga, di mana hari ini bertarikh 27 September 2023. Sekali lagi saya akan pimpin kita di dalam doa sebelum kita memuji Tuhan. Doa Bapa kami di syurga, terima kasih sekali lagi Tuhan. Tuhan sangat baik buat kami kerana Dia seringkali memberikan kami nafas yang baru setelah kami dapat berehat pada malam tadi. Dan seterusnya pada pagi ini kami ingin memuji Tuhan sekali lagi dalam renungan doa pagi kami Tuhan. Semoga Tuhan beserta dengan kami dan juga mereka yang sedang menonton. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkatkan pujian kita pada hari yang ketiga ini dengan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Sama-sama kita menyatakannya. Kalau kita rasa bersuka cita, mari kita bertepuk tangan bersama-sama untuk lagu ini sama-sama. Itulah firman Allah yang turun kami, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kasihi Tuhan. Selamat kembali pada renungan Saluran Bangkit hari ketiga. Kita akan merenungkan firman Tuhan Mazmur Mesianik yang seterusnya, Mazmur bab 40 ayat 6 hingga 10 tentang kelahiran Mesias, iaitu firman yang menjelma menjadi manusia. Sebelum kita memulakan renungan, saya bacakan firman Tuhan dalam terjemahan Alkitab versi Borneo. Korban dan persembahan tidak kau ingini,
tetapi Engkau telah membukakan telingaku. Persembahan dan korban bakaran penghapus dosa tidak Kau redai. Kemudian aku berkata, lihatlah, aku telah datang, dalam naskah kitab ada tersurat tentangku. Aku sukacita menjalankan kehendak-Mu, ya Allahku, dan hukum-Mu tertera dalam hatiku. Aku telah mengisytiharkan berita baik tentang kebenaran di perhimpunan besar. Sesungguhnya aku tidak mengengkang mulutku. Ya Tuhan, Engkau sendiri mengetahui. Aku tidak menyembunyikan kebenaran-Mu dalam hatiku. Aku telah mengisytiharkan kesetiaan-Mu dan penyelamatan-Mu. Aku tidak merahsiakan kasih-Mu dan kebenaran-Mu daripada penghimpunan besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempelajari Mazmur Mesianik, kita sering menghadapi masalah yang sukar, di mana ayat-ayat tersebut sama ada ia merujuk kepada pengarang sendiri atau kepada Kristus. Melalui kuasa dan ilham Roh Kudus, pemazmur sering melampaui batasan nalurinya sendiri untuk menggambarkan watak Mesias. Jika Perjanjian Baru hanya memetik sebahagian daripada mazmur yang berkenaan dengan Tuhan kita, manakala kandungan mazmur yang selebihnya kelihatan berkaitan dengan pemazmur itu sendiri. Ia akan menjadi lebih sukar bagi kita untuk menjelaskan, terutamanya dalam Mazmur 40 ini. Hanya ayat 6 hingga 10 yang menyatakan tentang Mesias. Kitab Ibrani bab 10 ayat 5 hingga 7 memetik 3 ayat dalam Mazmur ini yang merupakan perkataan yang Tuhan kita ucapkan kepada Bapa ketika Dia datang ke dunia. Tidak syak lagi apa yang dikatakan oleh pemazmur benar-benar digenapi dalam Tuhan kita. Tetapi pada akhir bab ini terdapat 2 pernyataan yang tidak dibuat oleh Mesias. Daud akan mengatakan begini, tetapi Kristus tidak. Antaranya pemazmur mengakui dosanya, ayat 13. Di samping itu, dalam ayat 15 dan 16, pemazmur mengeluarkan kutukan terhadap musuhnya. Jadi, ada orang berpendapat bahawa untuk menjelaskan masalah kedua-dua petikan ini, ia boleh ditafsirkan sebagai Kristus yang tidak bercela kerana Dia memikul dosa kita dan mengakui dosa-dosa tersebut sebagai miliknya. Tidak ada keraguan bahawa Tuhan kita telah memikul dosa kita secara peribadi di atas kayu salib dan rela menjadikan dirinya sebagai korban penebusan untuk dosa. Tetapi kita tidak pernah melihat catatan dalam Alkitab menyatakan bahawa Kristus mengakui dosanya seperti yang Daud katakan, dosa-dosaku telah mengejar aku sehingga aku tidak dapat melihat jumlahnya melebihi rambut di kepalaku. Di samping itu, ketika Kristus di atas kayu salib, Dia berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini sangat bertentangan dengan mantra dalam ayat 15 dan 16 ini. Jadi, kita hanya perlu menggunakan bahagian tengah Mazmur 40 yang dipetik dalam Ibrani bab 10, iaitu ayat 6 hingga 10 kepada Tuhan kita dan menafsirkan sebahagian mazmur yang lain sebagai pengalaman peribadi Daud. Kita tidak akan melakukan kesalahan. Mazmur 40 boleh dibahagikan kepada 3 bahagian seperti berikut. Yang pertama adalah tentang pengalaman yang sengsara dan pembebasan yang dialami oleh Daud. Dan bahagian yang kedua, iaitu ayat 6 hingga 10 adalah tentang Mesias yang menjelma menjadi manusia. Dan bahagian yang ketiga ialah Daud berdoa memohon pertolongan dan penghiburan, ayat 11 hingga ayat 17. Kita akan menumpukan di bahagian yang tengah, iaitu ayat 6 hingga 10. Perenggan terpenting ini boleh dibahagikan kepada 4 bahagian dan ayat tentang penjelmaan Kristus berada di tengah-tengah keseluruhan bahagian. Lihatlah, aku telah datang, iaitu ayat 7. Jadi 4 bahagian ini ialah, yang pertama, ketidaksempurnaan persembahan orang Lewi
ayat 6. Kedua, Tuhan membuka telinga hamba-Nya, ayat 6b. Yang ketiga adalah nubuatan Alkitab, ayat 7. Dan yang terakhir, hukum Tuhan yang disimpan dalam hati, ayat 8 hingga 10. Ketidaksempurnaan persembahan orang Lewi. Korban dan persembahan tidak kau ingini, tetapi engkau telah membuka telinga. Persembahan dan korban bakaran penghapus dosa tidak kau redai. 4 perkataan Ibrani di sini mengandungi korban persembahan utama orang Lewi. Zebach mewakili persembahan kesyukuran umum, korban kedamaian, persembahan nazar dan persembahan kesyukuran. Mincha ialah korban bijirin yang juga termasuk korban curahan. Olah ialah korban bakaran. Cata melambangkan persembahan yang harus mengorbankan binatang, iaitu korban penghapus dosa dan korban pengampunan dosa. Semua persembahan korban ini merujuk kepada kematian Kristus di atas kayu salib. Apabila kita mengkaji korban persembahan dalam kitab Imamat, bab 1 hingga bab 7, ianya dibahagikan kepada 2 kategori utama. Yang pertama ialah korban keharuman, termasuk korban bakaran, korban bijirin dan korban kedamaian. Kategori kedua ialah korban penghapus dosa dan korban pengampunan dosa. Korban penghapus dosa merujuk kepada seseorang yang telah berdosa terhadap Tuhan dan melanggar kekudusannya, mengakibatkan penghakiman Tuhan. Korban pengampunan dosa menunjukkan bahawa apabila seseorang menyakiti orang lain, dia mesti menebus kesalahannya. Pelbagai jenis pengorbanan menggambarkan aspek peribadi dan pekerjaan Kristus. Korban bakaran adalah persembahan yang tertinggi dan terpenting, kerana korban tersebut harus dipersembahkan sepenuhnya di atas mezbah. Malah dalam korban keharuman yang lain, hanya sebahagian daripada korban itu dipersembahkan di atas mezbah kepada Tuhan, dan selebihnya diberikan kepada umat dan para imam sebagai makanan bagi mereka. Korban yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah korban sepenuhnya untuk Tuhan Allah. Oleh itu, hanya korban Yesus Kristus yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Korban bijirin menunjukkan keindahan watak Kristus dan ketidakcelaan kemanusiaannya. Korban kedamaian merujuk kepada damai sejahtera yang dibuat oleh Kristus melalui darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Korban penghapus dosa melambangkan dia yang tidak berdosa telah menanggung dosa kita. Korban pengampunan dosa pula memberitahu kita bahawa penderitaan Tuhan Yesus telah menggantikan kesalahan kita dan membayarnya dengan kasih yang tidak pernah dia rampas. Jika kita mengatakan bahawa persembahan orang Israel hanyalah upacara, kita salah anggap. Korban persembahan ini adalah perintah awal Tuhan kepada bangsa Israel yang menunjukkan bahawa Mesias yang akan datang akan menderita dan mati untuk dosa mereka dan dosa seluruh dunia. Setiap jenis upacara korbanan penuh dengan pengajaran rohani, tetapi malangnya orang Israel membuat persembahan korban sebagai adat yang dangkal. Jadi, Tuhan akan menegur mereka. Pada masa lalu, korban yang tidak terhitung banyaknya telah disembelih dan darah mengalir seperti sungai. Lembu jantan, kambing, biri-biri, domba dan anak merpati dipersembahkan di atas mezbah. Semuanya mempunyai makna yang merujuk kepada pengorbanan di kayu salib. Mazmur 40 menyebut 2 kali dalam ayat 7 bahawa korban dan persembahan tidak kau ingini. Persembahan dan korban bakaran penghapus dosa tidak kau redai. Kitab Ibrani bab 10 ayat 5 hingga ayat 10 memberitahu kita mengapa korban dan persembahan kita tidak diredai oleh Allah. Kedua, ayat 6b, Tuhan membuka telinga hamba-Nya. Engkau telah membuka telingaku. Perkataan Ibrani untuk membuka ialah garah, yang diterjemahkan 11 kali sebagai menggali, sekali sebagai membuka dan sekali sebagai menindik. Petikan ini nampaknya mempunyai makna yang terakhir.
untuk menunjuk kepada Keluaran bab 21 ayat 1 hingga 6 dan Ulangan bab 15 ayat 12 hingga 18. Keluaran bab 21 menyebut tentang ketetapan untuk memperlakukan seorang hamba abdi. Ini adalah perintah dan pengajaran Mazmur bab 40 ayat 6 hingga ayat 10, di mana Tuhan kita Yesus Kristus dengan rela mengambil rupa seorang hamba. Orang Ibrani menjadi hamba orang lain kerana hutang atau kehilangan harta. Untuk membayar balik segala-galanya, dia perlu menjual dirinya sebagai hamba selama 6 tahun atau sehingga tahun Jubli. Semua ini adalah cerminan manusia yang jatuh dalam dosa dan keluhan segala ciptaan. Perintah ini menyebut 2 tempoh perkhidmatan seorang hamba. 6 tahun yang pertama adalah yang ditetapkan dan diikuti dengan satu keputusan yang penting. Hamba itu harus hadir di hadapan hakim dan membuat satu keputusan terbuka yang sah, seperti catatan dalam Keluaran bab 21 ayat 5 hingga 6. Jika abdi itu mengaku mengasihi tuannya, isterinya serta anak-anaknya dan tidak mahu dibebaskan, tuannya harus membawa dia ke tempat ibadat. Di situ, abdi itu disuruh berdiri dan bersandar pada pintu atau tiang pintu. Lalu, tuannya harus menindik telinga abdi itu. Dengan demikian, abdi itu akan menjadi abdi tuannya seumur hidup. Jadi dari sini kita dapat melihat bahawa 6 tahun pertama perkhidmatan seorang hamba adalah kerana kasih kepada tuannya. Dan perkhidmatan seterusnya adalah kerana kasih kepada isteri dan anak-anaknya. 6 tahun yang pertama, perkhidmatan adalah wajib, tetapi selepas 6 tahun perkhidmatannya adalah sukarela. Semata-mata kerana kasih. Keluaran bab 21 ayat 3 juga berkata, jika dia masih bujang ketika dia menjadi abdi kamu, maka isterinya tidak boleh ikut apabila dia dibebaskan. Ketika perayaan Paskah pertama dirayakan di Mesir, tiang pintu adalah tempat di mana darah disapukan. Selepas orang Israel tiba di tanah Kanaan, perintah Tuhan juga ditulis pada tiang pintu ini. Ini merupakan sebuah gambaran yang indah yang menyatakan penjemahan Kristus dan tanda parut abadi pada tangan dan kakinya. Ini adalah tanda kasihnya kepada gereja yang diselesaikan di atas salib. Pada masa akan datang, tanda binatang itu akan dimateraikan pada dahi dan tangan mereka yang tertipu. Tetapi tanda yang dicatatkan dalam Mazmur ini adalah tanda telinga, iaitu organ yang mendengar suara Tuhan. Ibrani bab 10 menterjemahkan telinga sebagai engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Kenapa? Kerana ketika telinga hamba itu ditindik pada tiang pintu, ia menunjukkan tanda kasih dan Allah pun menerimanya. Kemudian aku berkata, lihatlah, aku telah datang, yang menyatakan penjemahan menjadi manusia. Dari kalimat ini, kita mendengar percakapan antara bapa dan anak. Anak yang sentiasa di pangkuan bapa mengumumkan kedatangannya ke dalam waktu dan ruang dunia. Ini adalah tindakan menurut kerelaan dan kesedarannya. Ini adalah belas kasihan Kristus kepada manusia dan juga tindakan kasih Allah Bapa serta merupakan kerja Roh Kudus. Penjemahan adalah misteri yang besar dan Yesus adalah Tuhan yang dinyatakan dalam daging. Rasul Yohanes hanya menggunakan 3 patah perkataan untuk menggambarkan kebenaran ini. Firman menjadi manusia. Tetapi Lukas menerangkannya dengan lebih terperinci. Walaupun Yesus memiliki kemanusiaan yang tidak berdosa, tetapi dia adalah Tuhan selama-lamanya dan keilahiannya tidak pernah berubah. Yesus Kristus memiliki semua sifat Tuhan dan menjadi manusia yang kudus dan sempurna, supaya kita boleh melihat Tuhan dalam daging. Pernah ada orang berkata bahawa Yesus tidak memahami identitinya dan misinya sendiri sehingga dia dibaptiskan di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun ke atasnya. Yang lain juga mengatakan bahawa dia mengetahui siapa dirinya dengan mempelajari Perjanjian Lama. Tetapi ketika dia berumur 12 tahun,
Dia sudah tahu identiti dan misinya, terutamanya ketika Maria dan Yusuf menjumpainya di dalam bait suci. Dia berkata kepada mereka, "Tidakkah ibu dan ayah mengetahui aku harus melakukan kerja Bapakku?" Walaupun misteri ini di luar pemahaman kita yang terbatas, tetapi kita boleh bernyanyi bersama-sama pemazmur dengan senang hati. Dia dilahirkan dengan martabat yang tiada tandingan, seolah-olah duduk di atas takhta yang tinggi. Walaupun Maria memeluknya dalam keadaan seperti seorang bayi dan dibalut dengan kain bayi, tetapi dia memegang segala sesuatu. Dalam dia, kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Bahagian yang ketiga adalah tentang nubuatan Alkitab. Ayat 7b hingga 8a. Dalam naskah kitab ada tersurat tentangku. Aku sukacita menjalankan kehendakku, ya Allah. Penyataan ini adalah nubuatan Mesias dalam Perjanjian Lama. Nubuatan ini bermula dari Taman Eden, janji keturunan wanita, sehingga kitab Malaiki di mana seorang utusan yang dijanjikan akan datang. Kitab-kitab Perjanjian Lama telah mencatatkan secara berterusan tentang nubuatan kedatangan Mesias. Jadi kita boleh memetik beberapa ayat dari Perjanjian Lama seperti di Kejadian bab 3 ayat 15 adalah janji Tuhan yang menyatakan bahawa Yesus Kristus telah dijanjikan dari keturunan wanita. Maika bab 5 ayat 2 yang menyatakan tempat kelahiran Yesus, iaitu di Bethlehem, bukan Nazaret. Yesaya bab 7 hingga bab 9 menyatakan perwatakannya, dia dilahirkan melalui seorang anak dara, dan keimamatannya. Mazmur 110 ayat 4, keimamatannya ialah menurut keimaman Melkisedek. Jika kita meletakkan semua rujukan dari Perjanjian Lama ini, kita boleh menyimpulkan seperti ini: Aku sukacita menjalankan kehendak-Mu, ya Allahku. Ketika Yesus berada di perigi Syirka, sebuah bandar di Samaria, dia berasa letih, lapar dan dahaga. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Makananku itu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku." Sebagai imam besar yang terhormat, dia berdoa kepada Bapa dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 24. "Bapa, aku mengkehendaki mereka yang Kau serahkan kepadaku ada bersamaku di mana aku berada, supaya mereka dapat melihat kemuliaan yang Kau berikan kepadaku." Ini adalah dialog di antara Tuhan Bapa dan Anak. Tetapi di Taman Getsemani, dia berseru, "Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak-Mu berlakulah." Jadi kita boleh melihat bahawa kesukacitaan dalam hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa. Bahagian yang terakhir, iaitu hukum Tuhan yang disimpan dalam hatinya. Perjanjian baru yang Tuhan buat dengan umat-Nya berbunyi seperti ini: "Aku akan menanamkan hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam fikiran mereka." Firman ini telah digenapi dalam Tuhan kita, sama seperti law, hukum, iaitu batu tulis yang disimpan dalam tabut perjanjian. Demikian juga kitab Perjanjian Lama telah disimpan dalam hatinya. Ketika Yesus berkhotbah di khalayak ramai, dia memetik kata-kata dari kitab Perjanjian Lama. Dia mengesahkan kewibawaan Taurat Musa, kitab Daniel, Mazmur Daud dan juga kitab Yesaya. Ketika dia digoda oleh iblis di padang gurun, dia memetik ayat-ayat dari kitab Ulangan sebanyak 3 kali. Di atas salib, dia memetik Mazmur 22 ayat 1. "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan sebelum dia menyerahkan rohnya, dia berkata, "Sudah selesai," yang dipetik dari ayat terakhir Mazmur yang sama. Memang benar bahawa firman Tuhan tersembunyi di dalam hatinya dengan berlimpah-limpah. Dia adalah orang yang berbahagia seperti penyataan dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Ayat 9 hingga 10, terdapat 5 mesej yang diisytiharkan kepada perhimpunan.
Aku telah mengisytiharkan berita baik tentang kebenaran di perhimpunan besar. Sesungguhnya aku tidak mengengkang mulutku, ya Tuhan, Engkau sendiri mengetahui. Aku tidak menyembunyikan kebenaran dalam hatiku. Aku telah mengisytiharkan kesetiaan-Mu dan penyelamatan. Aku tidak merahsiakan kasih-Mu dan kebenaran daripada penghimpunan besar. Kerana penjemahan Kristus dan kematiannya di atas kayu salib, terdapat 5 mesej diisytiharkan kepada umatnya dan kepada semua umat manusia. Yang pertama ialah kebenaran. Ini juga merupakan tema surat Roma. Dan yang kedua ialah kesetiaan, yang menyatakan bahawa Tuhan adalah Dia yang berjanji itu setia. Dan yang ketiga adalah tentang keselamatannya. 3 aspek keselamatan: kelepasan dari hukuman, kekuasaan dan wilayah dosa. Dan yang keempat ialah kasih, betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Kasih ini ditunjukkan dalam kata-kata Yesus Kristus kepada para muridnya di bilik atas yang tercatat dalam Injil Yohanes bab 13 hingga 17. Dan yang terakhir, kebenaran. Kasih dan kebenaran adalah saling melengkapi, seperti yang diajarkan dalam 3 surat Yohanes. Saudara-saudari, ketika kita membaca kitab Ibrani bab 10 ayat 5 hingga 7, ayat-ayat ini memang ternyata memetik daripada Mazmur 40 ayat 6 hingga 10. Pengarang Ibrani memetik Mazmur ini dari Septuaginta, terjemahan Yunani Perjanjian Lama di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masihi. Roh Kudus memisahkan terjemahan dan tidak ada percanggahan di dalamnya, yang hanya membuktikan ilham Tuhan. Engkau telah membuka telingaku, menjadi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Mungkin merujuk kepada peraturan hamba-hamba Ibrani dalam Keluaran bab 21. Membuka telinga menunjukkan dedikasi seluruh tubuh. Jadi, kitab Ibrani menekankan kehendak Tuhan, pekerjaan Kristus, kesaksian Roh Kudus, kesemuanya telah disahkan dalam perjanjian baru. Kerana hanya untuk sekali Kristus mempersembahkan tubuhnya, sistem lama telah dihapuskan. Dan seterusnya kita melihat perkataan selamanya ditulis 2 kali dalam ayat 12 dan 14. Kesemua ini telah menggenapi nubuatan mesianik yang agung dalam Mazmur 40. Kemuncak kitab Ibrani dinyatakan ketika juru selamat menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa kita. Ya, semoga Tuhan membantu kita untuk mengerti tentang Mazmur mesianik yang dinyatakan dalam Mazmur 40 ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur sebab Engkau telah mengutus anak-Mu yang menjelma menjadi manusia, yang kita dapat melihat agar kita dapat mengerti bahawa di dalam Yesus Kristus Allah Bapa telah dinyatakan, terutamanya kasih-Mu yang terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan diri-Mu dalam Kristus. Kami mohon bahawa Roh Kudus akan membantu kita mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa hari esok. Shalom.